salam perpaduan, salam bertemu kembali dalam slot cikgu hari ini bersama dengan Cikgu Adelina selaku guru bimbingan dan kaunseling anda. Okey, untuk slot kali ini cikgu ingin berkata ataupun berbincang mengenai program ijazah sarjana muda perguruan yang dikenali sebagai PISMP. Apakah itu PISMP? Dia berkait rapat dengan adakah anda nak jadi guru, adakah anda berminat nak jadi cikgu. So inilah jalan dia, inilah peluang yang anda perlu grab, yang anda perlu ambil. Okey, rebutlah peluang ini kerana program ini ataupun bahasa pasar untuk program ini ialah kemasukan ke maktab, kemasukan ke IPG. Yang tu lebih popular, yang tu lebih biasa yang kita dengar di mana-mana orang perkatakan. Kalau kita sebut PISMP, apa benda PISMP tu cikgu? Ramai yang tanya macam tu dengan cikgu kan? Okey, hari ini cikgu nak kamu kenali apa itu PISMP. Okey, sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, cikgu nak kemukakan isu-isu yang selalu timbul tentang PISMP ini. Isu yang pertama, cikgu, bolehkah murid SPM mohon PISMP? Bukankah itu ijazah sarjana muda cikgu? Bukankah itu untuk murid tingkatan 6 cikgu? Okey, itu soalan yang selalu timbul. Dan sebaliknya, cikgu, bolehkah murid tingkatan 6 mohon? Itu pun selalu dipersoalkan. Okey, untuk makluman semua, ijazah sarjana muda perguruan ni, PISMP ni, boleh dimohon oleh calon-calon SPM tahun 2018, 2019 dan 2020. Okey. So, sekiranya anda sekarang ni berada di tingkatan 6, anda masih boleh memohon, masih layak untuk memohon sekiranya melepasi syarat-syarat yang ditetapkan. Syarat minima untuk permohonan ini ialah paling penting, anda mestilah warga negara Malaysia. Dan yang kedua, umur anda mestilah 20 tahun pada ataupun sebelum 30 Jun 2021. Okey, tak kisahlah anda sekarang ni berada di tingkatan 6, tetapi umur anda pada 30 Jun nanti masih lagi 20 tahun, so anda masih boleh memohon. Okey? So, jangan lepaskan peluang. Kalau anda betul-betul minat menjadi seorang guru, sila mohon. Okey? Macam mana nak mohon? Jom, cikgu bagi kamu kenali apa itu PISMP dan tunjuk macam mana cara untuk mohon. Okey, sekarang ni kita tengok ini adalah iklan yang dikeluarkan oleh KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia untuk pengambilan calon guru, tajaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Ada nampak di situ tajaan, bermaksud program ini adalah tajaan penuh KPM, iaitu yuran-yuran pengajian akan dibayar oleh KPM. Malahan apabila anda berjaya masuk ke IPG, anda juga diberi allowance sara diri sebanyak 430 sebulan. Itu adalah antara kelebihan untuk masuk ke IPG. Okey. Kita tengok pada iklan ni ada dua program, iaitu PISMP dan juga PPC, iaitu program penghantaran pelajar cemerlang ke luar negara. Yang ni untuk tahun ni dia buka penghantaran ke Jordan untuk pengajian pendidikan Islam. Okey, tapi untuk kali ni, slot kali ni cikgu fokus kepada PISMP. Okey. So, kita tengok kat situ tarikh permohonan dibuka pada 15 Mac 2021 sehinggalah 15 April 2021. So, anda semua ada 1 bulan untuk membuat permohonan. Okey, fikir secara elok-elok, okey, dan bincang dengan family kah, apa semua kah sebelum anda membuat permohonan. Okey, kita tengok ke sana dia juga tuliskan, dia highlight maklumat lanjut dan permohonan secara atas talian adalah di laman web pismp.moi.gov.my. Okey. Ini adalah pengenalan mengenai program ini. Program ini dikhususkan untuk melatih guru dalam pelbagai bidang bagi memenuhi keperluan KPM untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berijazah. Okey. Untuk makluman semua,
apabila anda keluar daripada PSMP ini, keluar daripada IPG, anda akan ditempatkan ataupun dipostingkan di mana-mana sekolah rendah seluruh negara. Dan disebabkan program ini adalah program tajaan ataupun beasiswa penuh daripada KPM, anda mestilah menerima, tak kisah di mana pun anda dipostingkan, even di kawasan pedalaman, di kawasan luar bandar, di mana-mana saja anda mesti menerima tawaran tersebut dan bersedia untuk berkhidmat sebagai seorang guru ataupun pendidik. Okey, program pengajian ditawarkan adalah bertujuan untuk memberi ilmu pengetahuan dan menyediakan pengalaman bagi membolehkan bakal guru mempunyai pengetahuan dan kemahiran asas yang berkaitan dengan profesion perguruan. Sepanjang tempoh pengajian, anda akan dibekal dengan pelbagai ilmu supaya apabila anda keluar, anda menjadi seorang guru yang berkualiti. Okey. Program ini ditawarkan di kampus-kampus Institut Pendidikan Guru ataupun IPG di seluruh negara. Okey, seterusnya untuk keterangan program. Okey, cikgu lebih fokus kepada laluan perdana iaitu untuk semua murid kerana dia ada dua laluan, satu laluan perdana dan satu lagi adalah laluan untuk murid berkeperluan khas. Dia ada beza. Untuk laluan perdana, umur tadi 20 tahun. Bagi untuk murid berkeperluan khas pula adalah 22 tahun. Dan 6 kepujian termasuk bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Itu adalah untuk murid berkeperluan khas. Tapi sekarang kita fokus untuk yang laluan perdana. Okey. Cikgu dah maklumkan tadi program ini untuk melatih guru. Okey, semuanya. Dan secara mod sepenuh masa. Maksudnya anda akan ditempatkan di IPG tersebut selama 5 tahun setengah dan anda mestilah menamatkan pengajian secara sepenuh masa di IPG tersebut. Okey, ini adalah syarat kemasukan, syarat am. Cikgu dah terangkan tadi, anda mestilah warga negara Malaysia, umur tidak melebihi 20 tahun pada 30 Jun 2021. Okey, sihat tubuh badan dan aktif dalam kegiatan kurikulum. Okey, sebelum anda ditempatkan, sebelum anda dipostingkan, sebab itulah dia ditapis lebih awal. Kita mestilah sihat tubuh badan dan aktif dalam kegiatan kurikulum. Seorang guru ni dia mesti versatile. Dia bukan contohnya anda maklumkan, okey, saya adalah guru matematik. Anda tak semestinya perlu fasih, perlu mahir dalam matematik saja. Anda mesti ada kebolehan yang lain. Okey? Sebab apabila kita dipostingkan nanti, tugas kita bukan hanya mengajar saja. Kita akan ada banyak-banyak tugas-tugas lain, tugas-tugas sampingan, tugas-tugas khas yang diberikan kepada kita untuk kita handle, untuk kita laksanakan. Okey? Sebab itulah anda kena fikir betul-betul sekiranya jiwa anda di situ, jiwa anda adalah seorang pendidik, maka anda mohon, cikgu galakkan anda mohon. Jika anda tadi hanya mohon untuk suka-suka, cikgu tidak galakkan. Tolong, jangan sekat peluang rakan anda yang betul-betul minat dengan dunia pendidikan hanya kerana anda main-main. Okey? Seterusnya, mendapat grade cemerlang dalam mana-mana 5 mata pelajaran di peringkat SPM. Cemerlang di sini bermaksud A, grade A, iaitu 5A. Minimum anda mesti dapat 5A dalam SPM untuk memohon. Okay. Seterusnya, mendapat sekurang-kurangnya grade kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, Sejarah dan Bahasa Inggeris. Okey. Sebelum ni, tahun sebelum ni, kepujian hanya untuk 2 subjek iaitu Bahasa Melayu dan Sejarah. Tetapi mulai tahun ni dia ada 3 subjek iaitu Bahasa Melayu, Sejarah dan Bahasa Inggeris. Kepujian iaitu C, grade C. Okey. Contoh persoalan berlaku. Cikgu, saya dapat 5A ataupun cikgu, saya dapat 6A. Tetapi Bahasa Inggeris saya lulus saja cikgu. Adakah saya layak untuk memohon? Tidak layak. Okey. Sebab dia mesti, contohnya dia maklum kat situ grade cemerlang 5 mata pelajaran dan mendapat sekurang-kurangnya grade kepujian ni kan. So mesti ada semua tu. Okey. Dan yang terakhir, memenuhi syarat bidang pengkhususan.
Okey, nanti akan dimaklumkan syarat-syarat bidang pengkhususan. Okey. Ini adalah bidang pengkhususan yang ditawarkan. Okey. Sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil. Tetapi dalam sistem nanti apabila anda sudah mengisi sistem, dia akan keluar 4, termasuk yang program PPC tadi. Okey. Tetapi cikgu nak maklumkan di sini, okey. Kalau anda ada mengambil bahasa Cina ataupun bahasa Tamil di peringkat SPM, barulah anda boleh mohon untuk SJKC dan SJKT. Kerana maklumat anda akan ditapis juga nanti oleh pihak IPG. So, jika anda tidak ambil bahasa Cina ataupun bahasa Tamil, anda hanya boleh mohon untuk SK, Sekolah Kebangsaan. Okey, seterusnya, ini adalah cara untuk memohon. Pemohonan hanya boleh dibuat secara dalam talian dengan melayari laman sesawang Kementerian Pendidikan Malaysia di alamat pismp.moi.gov mulai 15 Mac, okey, tahun 2021. Permohonan akan ditapis berdasarkan syarat kelayakan dan kriteria yang telah ditetapkan oleh KPM. Pemohon yang terpilih mesti menduduki dan lulus ujian kelayakan calon guru UKCG dan perlu menyediakan rakaman video pengajaran dan video kecergasan fizikal. Nanti cikgu akan beritahu lebih lanjut apakah itu UKCG, apakah itu VP, apakah itu VKF, okey? Dia ada banyak jenis. Okey, pemohon juga nasihatkan melayari laman sesawang psmp.moi.gov.my bagi mendapatkan maklumat iklan, ujian kelayakan, penyediaan semua ni dan syarat bidang pengkhususan serta kalender aktiviti sebelum membuat permohonan. Okey, dekat bahagian tepi sebelah kiri di situ ada button. Anda boleh klik saja dan semua maklumat akan terkeluar sanalah. Anda boleh baca dengan lebih lanjut. Cuma dekat slot cikgu hari ini, cikgu ada kupas mengenai benda-benda tersebut lah. Okay, supaya anda tidak perlu bersusah-susah untuk mencari di laman web. Okey, pemohon dibenarkan mengemukakan satu permohonan dan boleh mengemas kini pada bila-bila masa sahaja sehingga tarikh permohonan ditutup. Okey, anak-anak murid yang cikgu sayangi semua, cikgu faham dan cikgu pun pernah alami apa yang anda alami. Apabila kita terlampau excited untuk memohon tadi, kita takut kita terlepas pandang. Kita pun isi dengan cepat dengan line lagi yang macam siput. Kita pun terus sahkan dan terus hantar. Anak-anak semua, bila anda sudah sahkan dan hantar permohonan, anda tidak boleh membuat mana-mana pindaan. Okey? Sebab anda sudah sahkan dan hantar. Okey. Bagi elakkan berlaku kesilapan, anda boleh simpan dahulu permohonan. Okey, dia akan masuk ke bahagian draft. Okey. So bila masuk ke bahagian draft, kita boleh kemas kini pada bila-bila masa, beberapa kali sekalipun. Tak kisah, tak ada syarat. Okey. Tetapi anda mesti sah dan hantar sebelum 15 April. Okey? Kalau anda sudah semak, berapa kali semak draft anda dan anda confirm semuanya betul, anda boleh sahkan dan hantar. Apabila anda sudah sah dan hantar, akan keluarlah tarikh. Tarikh itu adalah tarikh untuk anda menduduki EUKCG. Okey? Permohonan hendaklah disahkan dan dihantar sebelum tarikh tutup permohonan. Ini dah cikgu cakap tadi, sebelum 15 April. Okey? Okey. Permohonan yang berjaya dihantar akan menerima nombor rujukan sebagai pengesahan. Okey, selain nombor rujukan tadi, kamu akan menerima tarikh untuk ujian EUKCG. Okey. Maklumat yang tidak benar dan tidak lengkap boleh mengakibatkan permohonan ditolak. Okey. Persoalan di sini, macam mana cikgu kalau saya sudah klik hantar tetapi ada maklumat yang saya tercicir ataupun terlepas pandang? Okey, anda boleh email pihak IPG. Nanti ada slide paling akhir sekali, cikgu akan masukkan email. Sila email kepada pihak IPG apa kesilapan yang telah anda buat semasa mengisi permohonan secara talian.
Okey, sebab anda tak boleh nak kemaskini maklumat tersebut sebab anda sudah sah dan hantar tadi kan. Tetapi anda boleh email kepada pihak IPJ lah. Tapi cikgu cikgu bagi tahu, cuba elakkan untuk buat kesilapan, okey? Cuba terus isi dengan betul, dengan hati-hati. Okey, baru klik sah dan hantar. Okey, ini adalah permohonan. Permohonan calon akan ditapis berdasarkan syarat kelayakan dan kriteria yang telah ditetapkan oleh KPM. Okey, pada peringkat awal ini, pihak IPJ akan menapis berdasarkan warga negara dan juga umur. Kalau anda berumur lebih daripada 20 tahun, permohonan anda terus akan ditolak. Okey, sekiranya anda lepas tahap itu, anda akan diberi tarikh untuk UKCG. Okey. Tengok, calon yang terpilih diwajibkan menjalani ujian kelayakan calon guru iaitu EUKCG secara dalam talian dan diwajibkan menyediakan rakaman video pengajaran serta video kecergasan fizikal dan menghantar link ataupun URL menerusi portal PSMP. Okey, apakah itu EUKCG? Okey, mulai tahun ni mungkin disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang kita alami, maka ujian ini dibuat secara dalam talian. Okey. Dia terdiri daripada dua bahagian. Bahagian A 120 soalan dan bahagian B ada 60 soalan. Calon mesti menjawab dalam tempoh 40 minit secara dalam talian iaitu 30 minit untuk bahagian A dan 15 minit untuk bahagian B. Okey, calon hanya dibenarkan menjawab sekali saja dalam jangka masa yang ditetapkan. Sekiranya calon tidak menduduki EUKCG secara dalam talian pada masa yang ditetapkan, calon akan dikira gagal dalam peringkat saringan. Okey, apabila anda dah isi semua borang permohonan dan klik hantar, kemudian keluarlah tarikh. Contohnya, tarikh untuk ujian UKCG anda adalah pada 4 April 2021. So, anda, cikgu nasihatkan sila set alarm. Set alarm pada telefon ataupun boleh maklumkan pada ibu bapa untuk ingatkan anda bahawa pada 4 April anda ada ujian UKCG secara atas talian. So, sekiranya anda menghadapi masalah internet di tempat anda, sila cari tempat yang mempunyai internet yang bagus untuk anda menjawab ujian ini. Kenapa? Okey, sebab anda mesti jawab dalam tempoh masa yang diberikan. Kalau soalan anda tidak habis dalam tempoh masa yang diberikan, tidak ada peluang kedua ya. Okey. Saat dia cakap kat situ 45 minit saja anda perlu untuk menjawab 180 soalan. Okey. So, kalau internet bermasalah, asyik pusing-pusing je, memang masa akan habis di situ. Tolong cari tempat yang sesuai, yang mempunyai line yang kuat pada masa tersebut. Sebab itulah dia maklumkan awal tarikh supaya anda boleh bersedia dengan lebih awal. Okey, elak ada gangguan pada masa itu. Elak contohnya anda di rumah, elak daripada gangguan adik-beradik, ahli keluarga yang lain. Okey, sila tempatkan diri anda di satu ruang yang anda sendiri di sana dengan kekuatan internet yang kuat untuk anda jawab ujian. Okey, sediakan semua kelengkapan yang lain lah. Okey, jangan dah mula jawab ujian terkeluar pula time tu juga nak pergi toilet lah, time tu juga nak minum lah. Jangan. Okey, so anda hanya ada 45 minit. Okey, seterusnya, sekiranya anda lulus EUKCG, barulah anda akan diberi tahu untuk menyediakan video. Okey, dia ada dua video. Okey, yang pertama video pengajaran VP. Okey, calon yang lulus EUKCG sahaja dikehendaki menyediakan VP. Video ini dihasilkan antara 6 hingga 8 minit dan mestilah dimuat naik ke aplikasi YouTube. Rakaman video adalah dibuat dalam tetapan unlisted saja untuk dibuka dan dinilai oleh panel penilai. Adalah diingatkan bahawa risiko ketidakpatuhan kepada perkara ini adalah di bawah tanggungjawab calon sendiri. Okey, sila hantar link ataupun URL video pengajaran anda ke portal PSMP setelah butang setuju terima dilaksanakan. Garis panduan penyediaan video pengajaran akan dimaklumkan hanya kepada calon yang berjaya dipanggil untuk menduduki saringan EUKCG.
Sekiranya calon tidak menghantar video, calon akan dikira gagal dalam peringkat saringan. Penyediaan video pengajaran hanya akan dilakukan pada calon yang melepasi syarat bidang. Okey, selepas anda buat ujian tadi, UKCG itu adalah ujian ya. Apabila anda telah lulus, anda akan dimaklumkan untuk menyediakan video ini. Okey, dan mestilah dihantar di YouTube tetapi sebagai unlisted. Okey, sila ikut arahan yang diberikan. Akan diberi tahu nanti makluman cara membuat macam manalah. Okey. Video yang kedua adalah video kecergasan fizikal, VKF. Okey. First, anda perlu menyediakan rakaman video kecergasan fizikal mengikut garis panduan yang ditetapkan. Rakaman tersebut hendaklah dibuat dalam tetapan unlisted sama seperti tadi. Okay? Dan boleh dibuka dan dinilai oleh panel penilai. Hantar link ataupun URL BKF ke portal PSMP setelah butang setuju terima dilaksanakan. Sekiranya calon tidak menghantar video, calon akan dikira gagal dalam peringkat saringan. Okey, penyediaan video hanya akan dilakukan pada calon yang melepasi syarat bidang. Sama juga seperti tadi ya. Okey, ini adalah tarikh-tarikh penting yang anda semua perlu ingat. Okey, untuk iklan telah disediakan sejak daripada 8 Mac, okey, dan sekarang permohonan pun telah dibuka mulai daripada 15 Mac 2021. Okey. Untuk pelaksanaan ujian EUKCG secara dalam talian pula bermula daripada 1 April sehinggalah 25 April. Penyusunan tarikh-tarikh ini adalah berdasarkan bila anda submit dan sah penghantaran borang anda. Okey, sebab dalam satu hari pihak IPG hanya akan menetapkan 6,000 lebih kurang 6,000 permohonan untuk menduduki ujian UKCG dalam satu hari. Okey, seterusnya untuk semakan keputusan EUKCG boleh dibuat pada 30 April 2021. Sekiranya anda lulus dan anda berjaya, anda akan dimaklumkan untuk menyediakan video pengajaran dan juga video kecergasan fizikal tadi. Okey. Sila buat rakaman dan hantar pada 30 April sehinggalah 16 Mei 2021 pada ataupun sebelum 11:59 tengah malam. Okey, macam mana kita nak tengok kita berjaya ke tidak? Hebahan calon yang berjaya hanya akan dikeluarkan pada laman web PISMP pada 16 Julai 2021. Dan sekiranya anda telah berjaya, anda bolehlah membuat persediaan secara mental, fizikal, okey, semua persiapan untuk anda membuat pendaftaran ke IPG pada 6 September 2021 sekiranya tiada halangan. Okey. So, peringatan untuk semua, pemohon yang didapati memberi maklumat salah, tidak benar, manipulasi maklumat dalam borang permohonan akan diambil tindakan dengan menarik balik surat tawaran dan dikenakan tindakan undang-undang di bawah Kanun Keseksaan Akta 574 . Okey, maklumat ini akan disemak secara terperinci pada hari pendaftaran dan selama tempoh pengajian. Okey, jangan ingat saya dah dapat tawaran IPG cikgu, tetapi sekiranya didapati maklumat anda dah salah walaupun anda dah di dalam IPG, walaupun anda sedang menuntut di IPG, anda masih boleh dikeluarkan ataupun ditendang keluar. Dahlah ditendang keluar, lepas tu diambil tindakan undang-undang lagi. So, jangan main-main. Sila isi maklumat dengan benar dan sahih. Okey, suka cikgu ingatkan lagi, tarikh tutup permohonan adalah pada 15 April 2021 pada pukul 11:59 tengah malam. Okey. Ini adalah info untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan, sila hubungi Institut Pendidikan Guru Malaysia pada alamat sekian. Macam cikgu maklumkan tadi, sekiranya anda dah sah, dah klik butang hantar dan anda tak boleh mengemas kini, sila email pihak IPG pada email tersebut jpp@ipgm.edu.my.
Okey, sekiranya Anda masih tidak jelas lagi, sila rujuk dengan guru bimbingan dan kaunseling Anda masing-masing. Cikgu harap Anda semua berjaya dapat ditempatkan di IPG dan jadilah seorang guru yang berkualiti. Okey. Sekian daripada cikgu kali ini. Kita jumpa lagi lain kali. Bye-bye.